Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita melihat bagaimana akhlak orang yang mengajarkan Al-Quran. Ada 3 perkara yang kita akan bincangkan secara ringkas, iaitu pertama, apakah nilai-nilai terpuji yang ada pada guru Al-Quran, dan yang kedua, bagaimanakah penampilan bagi seorang guru Al-Quran, dan yang ketiga, beberapa amalan yang perlu dilakukan oleh guru Al-Quran. Kita lihat pada perkara yang pertama, beberapa nilai yang perlu ada pada guru Al-Quran. Orang yang mengajarkan Al-Quran tidak seharusnya dia mementingkan urusan dunianya melebihi daripada urusan akhirat. Bahkan orang yang mengajarkan Al-Quran sentiasa memandang akhirat adalah destinasi, dan itu adalah perkara yang lebih jauh perlu dicapai. Orang yang mengajarkan Al-Quran bersifat zuhud terhadap dunia, menjauhkan diri daripada orang yang mementingkan dunia semata-mata, tidak mengambil apa-apa daripada dunia ini melainkan untuk dibawa bersamanya menuju akhirat, menuju bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang baik. Orang yang mengajarkan Al-Quran mempunyai nilai-nilai bersifat pemurah, dermawan, berbudi. Kalau dilihat wajahnya berseri-seri. Beliau orang yang mengajarkan Al-Quran penyantun, orangnya sabar, bersikap wara', khusyuk, tenang, berwibawa, rendah diri dan tunduk, menghindari daripada tertawa dan banyaknya bergurau. Dan inilah beberapa nilai yang ada pada orang yang mengajarkan Al-Quran. Dan bagaimanakah penampilan bagi orang yang mengajarkan Al-Quran? Orang yang mengajarkan Al-Quran seharusnya berpenampilan dengan sentiasa membersihkan diri daripada sebarang kotoran dan bulu yang dituntut oleh Islam. Contohnya dengan merapikan misai, dengan memotong kuku, merapikan janggut, menghilangkan bau busuk daripada pakaian, dan apa sahaja yang boleh menyebabkan orang lain tidak selesa daripada seorang guru Al-Quran, maka seharusnya guru Al-Quran itu menjaga penampilan daripada perkara-perkara yang tidak disenangi itu. Dan bagi penampilan dalam hatinya, perlulah seorang guru Al-Quran itu berhati-hati dengan sifat hasad, kerana hasad ini memang akan ada pada guru Al-Quran. Melihat orang lain lebih baik, dia akan merasakan bahawa orang itu tidak sepatutnya begitu, bahkan dia yang lebih baik daripada orang lain. Bersifat riya, rasa megah kerana rasanya dialah yang lebih tahu, dialah yang lebih alim, dan dialah yang lebih berhak terhadap sesuatu ilmu itu, sehingga orang lain tidak berhak untuk bercakap tentangnya. Bahkan menghina pula orang lain. Ini adalah perkara yang tidak wajar bagi seorang guru Al-Quran dengan penampilan yang sedemikian rupa, kerana bukan sahaja pada dirinya yang bermasalah, ia juga membawa kekeliruan dalam masyarakat. Inilah sifat-sifat yang perlu dijauhi daripada segi penampilannya, dan penampilan yang baik perlulah dihidupkan. Dan bagaimanakah untuk kita sama-sama beramal? Perkara yang ketiga, agar amal-amal ini menjaga daripada sifat-sifat yang tidak baik itu, dan juga amal-amal ini terus meningkatkan perkara-perkara yang baik bagi guru Al-Quran. Antaranya adalah dengan seorang guru Al-Quran perlu banyak berzikir, perlu banyak berwirid, perlu banyak bertasbih, perlu banyak bertahlil, dan mengamalkan segala doa-doa yang sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan berada dalam khalaya ataupun dalam keadaan dia bersendirian, kerana menjaga benar-benar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah perkara yang perlu diberi perhatian oleh seorang guru Al-Quran. Ini semua bukan senang untuk dilakukan. Kerana itu seorang guru Al-Quran ketika menjaga nilai-nilai yang baik itu, ketika mahu berpenampilan yang baik, ketika segala amal yang baik itu dijaga, maka letakkanlah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pergantungan, kerana orang yang mengajar Al-Quran adalah orang yang mulia. Seharusnya kita menjadi golongan yang mulia. Kerana tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mahu melihat orang yang mengajarkan Al-Quran dipandang rendah, dipandang hina, bukan sahaja di sisi manusia. Yang lebih kita khawatirkan,
kerana Allah Subhanahu wa taala tidak mahu memandang orang tersebut. Jadi kita doakan sama-sama agar guru-guru kita yang mengajarkan Al-Quran mempunyai nilai-nilai, mempunyai akhlak-akhlak yang mulia, agar kita bersama-sama mendapat pengajaran yang baik daripada mereka. Hadza billah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.